Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mencuba duri melawat Muzium Budaya Borneo di Kuching buat kali keduanya pada Rabu. Keberangkatan tiba baginda di Muzium Budaya Borneo pada jam 3.15 petang telah disambut oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali. Baginda kemudiannya diiringi melawat beberapa galeri dan pameran barangan antik serta budaya warisan masyarakat di Sarawak. Hadir sama mengiringi rombongan Raja Permaisuri Agong ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Dr. Sabariah Putit serta Pengarah Jabatan Muzium Sarawak Tazuddin Mokhtar. Raja Permaisuri Agong dijangka berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada Khamis. Berita seterusnya, sebanyak 5 masjid dan 19 surau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambe menerima sumbangan sapi untuk ibadah Korban Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambe Dr. Ripin Lamat telah menyempurnakan simbolik penyerahan di Pusat Khidmat PBB Lambe pada Selasa. Antara masjid yang menerima adalah Masjid Taman Tunku, Masjid Bakam, Masjid Tar, Masjid Keluru Jaya dan Masjid Army Camp. Manakala surau yang menerima sumbangan sapi pula adalah Surau Kawang, Surau Nusa, Surau Hunai, Surau Danau, Surau Santap, Surau Opak, Surau Sepurau, Surau Subak, Surau Keluru Tengah, Surau Kecapil, Surau Beraya, Surau Belaya Rama, Surau Siwak, Surau PPR, Surau Kampung Damai, Surau Kampung Wawasan, Surau Sungai Dalam, Surau Batu Lapan dan Surau Kampung Riam Batu 2. Di Seri Aman pula, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia Datuk Hasbi Habibullah serta Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis menghadiri taklimat projek menaik taraf jalan masuk sepanjang 8 km dari simpang utama ke kawasan Rumah Panjang Ulu Undup, Batu Lintang baru-baru ini. Mereka turut disertai Residen Bahagian Seri Aman Sirai Daha serta Timbalan Residen Bahagian Seri Aman Elvis Didin. Dalam taklimat tersebut, Datuk Hasbi dan Datuk Francis berserta rombongan telah diberi pencerahan mengenai skop projek yang dilaksanakan. Difahamkan ia merangkumi kerja-kerja menaik taraf jalan sedia ada sepanjang 4.018 km. Manakala kerja-kerja mengalih aset utiliti seperti tiang elektrik dan paip air di sepanjang jalan serta memasang perabot-perabot dan tanda arah jalan raya turut akan dilaksanakan. Dengan terlaksananya projek ini nanti, ia dijangka memudahkan perjalanan penduduk dari beberapa kampung dan sekolah berdekatan di samping, memperbanyakkan lagi penyediaan perkhidmatan utiliti di kawasan sekitar. Selain itu, projek tersebut juga dapat memudahkan urusan logistik penduduk tempatan dalam membawa hasil pertanian untuk dipasarkan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Laporan seterusnya, pendidikan memainkan peranan yang teramat penting dalam mengubah nasib seorang individu, keluarga, masyarakat, bangsa atau negara. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Ming Ti berkata, kesedaran ini Kerajaan Sarawak tidak boleh bertolak ansur dalam melaksanakan pelbagai inisiatif dalam pembangunan pendidikan di negeri ini. Jelasnya ini termasuk menyediakan peluang kepada semua pelajar untuk memasuki universiti yang ada di Sarawak. Baru-baru ini, Premier kita telah membuat announcement bahawa pelajar-pelajar Sarawak yang ada keputusan SPA bagus, they will be admitted into state-linked universities, even if the application in the public university under Ministry of Higher Education is rejected. So government is all out to provide university tertiary education access to anak Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian baucer bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tung Hua di Sibu pada Selasa. Mengenai program itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan memohon semua pembekal pakaian seragam sekolah yang terlibat supaya membekalkan kuantiti dan kualiti pakaian seragam yang mencerminkan nilai baucer yang diberi kepada pelajar. Dalam masa sama, beliau menyeru ibu bapa supaya memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk pelajaran anak-anak.
Lain pula di Semarahan dengan Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang menyempurnakan kursus pra-perkahwinan Siri 1 2022. Kursus anjuran skuad anti dadah kebangsaan daerah Semarahan dengan kerjasama Pejabat Agama Islam bahagian Semarahan itu disertai kira-kira 100 orang golongan belia dari daerah Semarahan. Ia diadakan dengan tujuan mempermudahkan sebarang urusan pendaftaran perkahwinan bagi para peserta. Selain ceramah berkaitan perkahwinan, diadakan juga campuran petua untuk bakal-bakal pasangan pengantin yang hadir. Laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Muhammad Cikadir telah mengadakan mesyuarat projek pembangunan betong Integrated Development Agency BIDA bertempat di Pusat Khidmat Kabong baru-baru ini. Ia inisiatif awal Muhammad Ci bagi sama-sama membincangkan beberapa projek yang berimpak tinggi untuk dibangunkan di bawah BIDA. Sebelum ini, beberapa projek dirancang untuk dilaksanakan di bawah projek kecil luar bandar MRP dan projek transformasi luar bandar RTP untuk Adun Kabong. Muhammad Ci dalam pada itu berharap dengan adanya BIDA, beberapa projek boleh dibangunkan sekiranya peruntukan untuk MRP atau RTP Adun Terhad. Untuk rekod, mesyuarat penubuhan BIDA telah dipengerusikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Embas selaku pengerusi BIDA pada 23 Jun lalu. Terdahulu pada sebelah pagi, Muhammad Ci telah melawat status perkembangan projek tebingan Sungai Seblak, Kampung Sungai Benang yang dijadual siap pada Ogos ini. Setakat hari ini, pihak kontraktor telah menyiapkan lokasi tebingan yang pertama dan sedang melaksanakan lokasi tebingan yang kedua. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.